Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين. InsyaAllah kita ada yang masih bertanya lagi tentang daurah. Kita akan buat daurah nanti. Saya sudah bagi boran tu untuk tuan-tuan isikan untuk pengajian daurah kita. Cuma saya tak tetapkan tarikh. Cuma tuan-tuan boleh daftar dahulu. Pada mereka yang dah ada dan bertanya kepada saya tentang daurah tadi, tuan-tuan boleh daftar dulu. Dan kita daurah itu masih lagi dalam jilid pertama. Dalam jilid pertama, Midrajul Fawatih ada dua bahagian kitab. Satu Kitabul Iman dan satu Kitabul Ilmu. Kitabul Iman insya-Allah saya akan teruskan dengan pengajian pagi-pagi, tetapi mungkin selepas raya ni kita tengok sampai ke PKPB ni macam mana. Tapi daurah ni kita akan buat satu masa yang khusus lah, iaitu kita akan sambung pengajian kita pada pengajian Kitabul Ilmu, masih lagi dalam jilid pertama. InsyaAllah kita akan buat 3 slot di sana. Saya akan cubakan dalam 3 slot ni saya akan habiskan kitab itu. Dalam tu ada 82 hadis. Mungkin agak saya akan bagi synopsisnya mudah untuk tuan-tuan memahami untuk membaca kitab tersebut dalam Kitabul Ilmu tadi. Sebab tuan-tuan pernah duduk dengan saya dalam pengajian Kitabul Iman, banyak kaedah-kaedah, banyak perkara-perkara. Di samping kita membaca hadis, di samping kita membaca hadis, banyak perkara-perkara yang baru ataupun banyak benda-benda yang saya kemukakan, perkara-perkara yang baru. Mungkin kali pertama yang tuan-tuan dengar perkara-perkara itu, ataupun ada kaedah-kaedah, maqasid-maqasid yang saya berikan di situ supaya dapat memahami apa yang saya nak sampaikan di dalam kitab ini. Sebenarnya tujuan kitab yang saya buat Midrajul Fawatih ni, kitab ni Midrajul Fawatih ni ialah tujuan kitab Midrajul Fawatih pula ialah untuk saya memperkenalkan pada masyarakat pentingnya hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memahami hadis itu tidak boleh kita memahami tanpa kita merujuk kepada guru. Jadi sebab itu saya buat pengajian secara umum, mungkin untuk pengetahuan tuan-tuan, memudahkan tuan-tuan. Ada tempat-tempat yang susah, ada tempat-tempat yang senang. Sebenarnya dalam Kitabul Iman ni dia agak susah. Dalam Kitabul Iman ni dia agak susah. Mungkin kali pertama, dan banyak kaedah-kaedah dan banyak pembaharuan-pembaharuan. Bukan pembaharuan tentang agama tak, benda-benda yang mungkin terlepas pandang ataupun tuan-tuan tidak pernah dengar. Jadi banyak perkara-perkara yang saya nak diceritakan di situ. Jadi bila tuan-tuan mengikuti saya di dalam Kitabul Iman, dan Kitabul Iman pun dia ada hadis tersendiri, dan dalam Kitabul Iman pun dia ada 5 bab lagi. Pertama bab dosa besar dan bab munafik. Kedua ialah bab waswas. Ketiga adalah bab kedua bab waswas, ketiga bab takdir, keempat bab azab kubur, kelima bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu 5 bab. Dia ada 5 bab termasuk dalam Kitabul Iman. Cuma dalam Kitabul Ilmu nanti dia tidak ada bab, dia hanya ada Kitabul Ilmu. Dalam jilid kedua kita akan ada Kitabul Taharah serta Kitabul Salat. Dalam Kitabul Taharah tadi terlalu banyak
terlalu banyak bab-babnya. Dia bukan 5 bab lagi, dia 25 bab. Jadi dalam setiap bab itu pula ada 3 fasal. Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga. Fasal pertama hadis-hadis yang dimuatkan daripada Bukhari dan Muslim. Fasal kedua ialah hadis lain Bukhari dan Muslim. Fasal ketiga ialah tambahan daripada pengarang kitab. Jadi mungkin dalam setiap bab tu saya akan dalam kitabul iman, dalam kitabul taharah tu, kalau kita mengaji pun, saya dah mengajar di tempat-tempat daurah di seluruh Malaysia, saya tidak ambil satu-satu hadis. Cuma mungkin ada hadis berulang dalam hadis fasal pertama, hadis tak berulang, mafhum dia lebih kurang berulang. Sebab dalam Mishkat ni special dia 6,000 hadis ni tidak ada hadis berulang. Sebagaimana dalam Bukhari 7,275 hadis, hadis berulang menjadikan hadis yang dimuatkan oleh Imam Bukhari hanya 4,000 sahaja termasuk hadis berulang. Tapi dalam Mishkat ni tidak ada hadis berulang. Mungkin mafhum dia sama tapi hadis tak ada berulang. Itu istimewanya di dalam kitab Mishkat. Jadi sebab tu saya buat daurah. Mungkin untuk kalau kita tak buat daurah benda ni, kita akan mengaji masa dalam lama lah dengan masa tuan-tuan tak ada dan tuan-tuan ingin untuk belajar, masa tuan-tuan terhak. Dulu saya pergi masjid-masjid, alhamdulillah keberkatan PKP ni, saya boleh mulakan pengajian. Dulu saya nak mulakan juga pengajian di dalam Facebook, tapi takut tak ada orang untuk menyertai saya. Jadi lepas keadaan ini berlaku, alhamdulillah saya dapati ada yang ingin mengikuti. Dulu pun sudah ada orang yang mengatakan pada saya, tapi saya agak tidak berminat di dalam membuat FB ni, dalam live secara FB ni. Itu personal peribadi saya lah. Kenapa pula tak berminat Ustaz? Mungkin orang akan tertanya masalah tu. Cuma saya kata bagi peribadi saya. Tapi oleh kerana keadaan, kadang-kadang keadaan tu berubah yang menyebabkan kita terpaksa membuat satu tindakan. Jadi kita ada banyak tindakan kan. Setiap satu benda tu kita ada 2 planning dan 3 planning. Satu planning pertama tak berjaya, plan kedua kita akan buat. So plan kedua tak berjaya, kita akan buat plan ketiga. Sebab tu satu orang tu dia ada banyak plan. Begitu juga tentang pengajian kita. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati supaya kita memberkati Allah. Semoga Allah SWT memberkati masa kita dan pengajian kita. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian kita, iaitu kepada hadis yang seterusnya. Iaitu hadis yang seterusnya ialah hadis yang ke-25 bracket 24, menghindarkan diri daripada neraka. Tadi hadis macam mana nak masuk syurga, apakah amalan-amalan sebagai asbab untuk menuju syurga, macam mana untuk kekalkan iman. Ini hadis ini pula macam mana untuk untuk menyelamatkan diri daripada neraka. Tajuk tu saya yang bagi. Kadang-kadang tajuk dalam asal mengikut pengarang itu sendiri. Saya ni bukan pengarang lah. Saya ni dalam konsep mengarang ni ada 2. Dia panggil musannif, dia panggil muallif. Saya ni sebagai muallif lah, menyusun sahaja. Kitab itu menyusun kembali dalam bentuk terjemahan dan sedikit ada syarahannya. Begitu, dan sedikit ada syarahannya. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radhifuhu 'ala ar-rahl qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik salasan. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا في قلبه إلا حرم الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا. قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. Alhamdulillah, sebelum ni kita dah belajar satu hadis Mu'az. Ini ada sambungan sedikit tentang hadis Sayyidina Mu'az bila membonceng di belakang Nabi SAW.
wasallam. Terjemahannya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, cuma rawinya berbeza. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya pada suatu kali Nabi SAW berada di atas tunggangannya, sedangkan Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu membonceng di belakang Nabi. Baginda SAW bersabda, "Wahai Muaz," jawab beliau, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Yang telah kata sahabat ni dia memanggil Nabi dengan nama gelaran, "Ya Rasulullah, ya Habibullah." Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Saya hadir. Saya terjemah dalam bahasa simple dulu. Labbaik iaitu saya hadir ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Dua-dua mafhum tu lebih kurang je. Sebab tu saya terjemah, ya Rasulullah, saya hadir wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Muaz." Beliau menjawab, "Saya hadir wahai Rasulullah." Baginda SAW melakukan demikian sebanyak 3 kali. Kemudian Baginda SAW bersabda, Seseorang yang bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW ialah pesuruh Allah, sidqan, dengan setulus hati, akan diharamkan oleh Allah daripada api neraka. Mendengar berita gembira ini, setelah berita gembira ini disampaikan kepada Sayyidina Muaz, maka Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, adakah boleh saya kabarkan berita gembira ini kepada orang ramai supaya mereka bergembira?" Nak share sama-sama kegembiraan ini. Baginda SAW bersabda, "Jika demikian," maka Baginda SAW bersabda, "Jika demikian mereka akan berpada dengan berita gembira tersebut lalu berserah, yakni mereka tidak akan beramal dengan amalan yang lain, hanya beriktimat atau bergantung kepada berita gembira tersebut." Ini peringkat awal, telah kita bahaskan dahulu. Peringkat awal Nabi tak benar sampaikan lagi kerana iman pada masa itu masih lemah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu memberitahu juga hadis ini kepada orang ramai ketika akhir hayatnya, masa dia nak mati pun dia sampai juga hadis ini untuk mengelakkan diri daripada berdosa, iaitu menyembunyikan hadis. Ada dan sebelum ni kita dah bahaskan, ada satu orang menyembunyikan satu ilmu seperti dia akan dilegamkan di hari kiamat nanti. Tapi ada perkara yang tak semua kita perlu beritahu, walaupun perkara itu penting. Tapi kita melihat kepada keadaan suasana dan mauqifnya. Di sini nak beritahu keadaan suasana dan waktunya. Adakah perlu diberitahu ataupun tidak. Begitu. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Muaz. Apabila kita dapat gambarkan macam mana Sayyidina Anas menceritakan hadis ini, sewaktu beliau mentahdiskan hadis ini, mengkhabarkan hadis ini, sewaktu beliau mengkhabarkan hadis ini, keadaan Sayyidina Muaz sewaktu membonceng di belakang Nabi SAW. Jadi Nabi bersabda, "Ya Muaz." Di sini Nabi memanggil Sayyidina Muaz 3 kali. 3 kali. Sebab apa Nabi memanggil 3 kali? Jadi ulama telah mencari reason lah, mencari sebab kenapa Nabi panggil 3 kali. Kadang-kadang, tengok kadang-kadang satu orang tu kita panggil, anak kita panggil, "Mat." Dia duduk jauh lagi. Ataupun dia duduk dekat tapi fikiran dia duduk jauh. "Mat, ya." Ya tu dia tak hadir lagi. Lidah dia saja bawa hadir. "Ya," dia kata. Sebab tu sebenarnya duduk belakang je, bukan duduk jauh pun. "Ya." Lepas tu berhenti sekejap, ayah dipanggil lagi. "Mat." "Ya ayah." Dia dah nak sampai dah tu. "Mat." Ayah sekarang duduk hadapan dah. Jadi sebenarnya 3 kali itu sebenarnya untuk memberi perhatian supaya perkara yang nak disampaikan ini betul-betul didengari, difahami dan mudah untuk diamalkan. Itu maksud Nabi SAW menceritakan, memanggil Sayyidina Muaz sebanyak 3 kali. So dengar, timbul persoalan, kenapa Nabi panggil 3 kali? Dan dijawab oleh Sayyidina Muaz sendiri pun 3 kali. Nabi panggil 3 kali, jawab 3 kali. Kalau kita, cukuplah panggil tu, 3 kali dah panggil akunya.
Jadi sahabat tidak, peradaban mereka dengan Nabi. Nabi panggil 3 kali, mereka akan jawab 3 kali. Di sini ialah untuk memberi perhatian yang sepenuhnya, kerana Nabi ingin memberitahu suatu perkara yang penting, untuk mengalihkan perhatian Sayyidina Muaz kepada berita yang ingin disampaikan. Attention! Kalau kita kata, attention please, dengar betul-betul. Begitu. Maksudnya, bukan setakat dengar, kena faham apa yang nak disampaikan. Bukan setakat tu, kena amalkan apa yang nak disampaikan. Bukan setakat tu, kena sampaikan pada orang lain pula. Ataupun reason yang kedua, atau panggil sekali untuk tawajuh. Pertama sekali untuk tawajuh dan memberitahu, untuk memberitahu, tetapi kemudian Nabi telah batalkan. Ada juga macam ni. Nabi panggil tadi untuk memberi perhatian. Yang kedua, Nabi panggil Muaz. Dia kata, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Lepas tu Nabi fikir, nak beritahu ke tak nak beritahu ni? Ni bagi pihak orang yang menyampaikan, tak di pihak orang yang menerima. Reason tak dia ada banyak reason, dia banyak illah. Kita dipanggil reason, banyak illah, banyak sebab lah berlakunya begini. Satu daripada pihak pendengar tu sendiri, supaya dia memberi perhatian, sebagaimana kita beritahu illah di atas. Saya guna illah lah, reason. Dalam orang putih panggil reason, Arab panggil illah, sebab dia, illah dia. Jadi kedua ni, bagi pihak orang yang nak menyampaikan ni, bila orang tu dah kata ya Rasulullah wa sadaq ya Rasulullah, maka Nabi SAW beritahu, aku nak sampai ke tahu ke budak ni. Begitu. Maka Nabi kata tak payahlah, batalkanlah. Nabi panggil kali kedua, masih lagi berfikir, patutkah berita ini disampaikan kepada pendengar ni? Boleh ke dia dengar cerita aku ni? Boleh tak dia tanggung berita yang aku nak sampaikan ini? Setelah kali ketiga, baru Nabi pastikan untuk menyampaikan berita tersebut setelah meyakini si pendengar benar-benar bersedia. Nabi memanggil 3 kali kerana ingin memberitahu berita yang besar, dan penerima juga perlu mempunyai istiadat dan kemampuan. Istiadat tu makna dia kemampuan lah untuk mendengar berita tersebut. Bukan setakat tu boleh amalkan, bukan setakat tu boleh sampaikan. So di sini untuk dengar dululah. Sami'na, untuk dengar dulu. Kadang-kadang orang tak sedia nak dengar. Kadang-kadang orang tak sedia nak dengar. Jadi dengar dulu. Timbul persoalan, adakah hanya kalimah mencukupi untuk mengharamkan api neraka ke atas seorang, sedangkan banyak lagi ibadat yang perlu dikerjakan? Solat, puasa, zakat, haji dan Al-Quran. Zakat, haji dan sebagainya. Sebab itu telah kita jelaskan di sini, satu-satu hadis yang diceritakan oleh Nabi tidak boleh dibuat satu keputusan lagi, dan tidak boleh dijadikan satu keputusan setelah kita kumpulkan banyaknya hadis-hadis yang lain berkenaan perkara tersebut. Jadi kalau kita tengok kepada zahir hadis ni, cukup dengan kalimah sahajalah. Sebab itu ada satu golongan yang mana berfaham murji'ah. Dari segi akidahnya, golongan ini kita panggil dia murji'ah. Murji'ah ni maksud dia apa dia? Kita ucap kalimah, lepas tu kita dah berjaya. Kita tak payah sembahyang, kita tak payah puasa. Sebab kan kita dah beritahu, Islam tu 5, imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak. Itu dari sudut imaniyatnya. Jadi mereka kata kita dah masuk Islam, dah syurga dah. Nabi kata dah syurga, tak payah buat apa pun mengikut berita hadis ini. Nabi kita dah syurga dah. Dia panggil kalimah proof. Kalimah proof. Tuan-tuan tengok kan, jam ada waterproof. Jam waterproof ni kita berendam dalam air, jam tu tak masuk air. Maksud jam tu tak dipengaruhi oleh air, suasana di luarnya iaitu air. Jadi sekarang begitu juga kalimah ni, dia panggil kalimah proof. Kalimah ni memang dah pure dah. Kalimah ni dah kuat dah, tak perlu buat apa pun dah syurga dah. Begitu. Kadang-kadang ada orang berfahaman, dan golongan itu memang ada pun. Golongan itu memang ada pun, iaitu kita panggil dia golongan dari segi akidahnya. Kalau dalam dari segi mazhabul iman, iaitu akidah dari segi keimanan, iaitu mazhab ini kita panggil dia mazhab murji'ah.
Kalimah proof. Makna ucap kalimah dah syurga dah. Jadi timbul persoalan, adakah kalimah itu mencukupi untuk mengharamkan seorang itu ke atas api neraka? Sedangkan dalam Al-Quran pun menyebut mereka yang diseksa disebabkan meninggalkan solat dan zakat. Ni, itu kena juga tu. Kedua saat itu, satu-satu hadis itu kita tidak diboleh membuat keputusannya kecuali kita melihat hadis, ayat-ayat yang semakna dengannya, hadis-hadis yang yang semakna dengannya, dan ayat-ayat yang tidak ta'arud, tidak bercanggah dengannya. Khair. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Orang-orang yang bersalah itu menjawab, orang-orang yang melakukan kesilapan, dosa itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan solat, dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin, dan dahulu kami selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara-perkara yang salah bersama orang-orang yang memperkatakannya. Maknanya sekongkol dengan orang yang tak faham fahaman murjiah. Ucap kalimah sahaja tanpa amal. Ni ada satu fahaman. Dalam murjiah ni ada satu faham. Dalam mazhab, dalam akidah ni kan kita bermazhab akidah ahli sunnah wal jamaah telah kita jelaskan dahulu, dan di dalam awal-awal kitab kita dahulu. So bacalah daripada hari pertama, hari kedua saya dah terangkan di situ dengan banyak. Cuma murjiah ni salah satu fahaman yang kefahaman mereka ialah mereka Islam. Kefahaman mereka ialah kita hanya Islam sahaja, kita ucap kalimah sudah cukup, kita tak perlu beramal. Ini bagi guru. Kalau kita di Malaysia ni orang yang cukup hanya pada niat sahaja, tak perlu buat. Dia kata niat sudah dapat pahala, dan niat itu lebih besar daripada amalan, so kita tak perlu buat. Ni fahaman murjiah ni maksudnya bila dia dah ucap kalimah, maka bagi dia dah syurga dah. Bagi dia ialah dah syurga dah, tak perlu melakukan amalan-amalan yang lain. Ni fahaman ni sesat lah. Fahaman ni sesat, tapi tidaklah sampai kepada kafir. Tapi fahaman ni adalah sesat. Okey. Jadi dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan, sehingga kami didatangi oleh perkara yang tetap, yakni kematian. Oh, bohong Nabi, bersekongkol dengan orang yang membohongkan agama. Jadi sehingga datanglah perkara yang yakin, iaitu mati. Mati datang baru tahu yang dia buat tu tak betul. Jadi sekadar kalimah boleh menyelamatkan seorang itu daripada api neraka adalah tidak memadai, kerana banyak lagi makrufat, perkara-perkara yang baik yang mesti dilakukan. Makrufat ni perintah-perintah lah. Ataupun tu makrufat ni makmurat, makmur, amara ni perintah, perkara-perkara yang diperintahkan. Makmulat dia satu makmurat daripada perkataan amara ni perintah, makmurat melaksanakan perintah yang mesti dilakukan. Banyak perintah-perintah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita. Innallaha ta'ala, dalam satu hadis yang lain Nabi kata, Innallaha ta'ala farida faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan ke atas kamu banyak kefarduannya. Innallaha ta'ala farada, Allah Ta'ala memfardukan ke atas kamu faraid, banyak kefarduannya. Fala tudayyi'uha, maka jangan kamu sia-siakan kefarduan tersebut. Menyia-nyiakan kefarduan ada 3 konsep. Pertama, meninggalkan amalan tersebut. Itu mensia-siakannya. Meninggalkan amalan itu, tak buat terus. Kedua ialah melakukannya tidak mengikut syarat, maka tak sah, tak buatlah. Begitu. Kedua. Ketiga, buat tetapi tidak sempurna. Sah tapi tidak sempurna.
tidak sempurna. Jadi itu juga mengatakan menyia-nyiakan perintah. Perintah itu ma'murat lah. Jadi perkara ma'murat, sebab saya kadang-kadang saya masih lagi menggunakan perkataan Arabiyah di sini untuk memahamkan. Jadi sebab itu dalam jilid pertama ni banyak perkataan-perkataan Arabiyah dimasukkan di dalam lughah di Malaysia. Begitu. Banyak lagi ma'murat, iaitu perkara yang diperintahkan. Iaitu banyak perkara yang diperintahkan, yang mesti dilakukan, dan matrukat, taraka, daripada perkataan taraka, meninggalkan. Banyak perkara yang mesti kita tinggalkan. Bukan setakat kalimah syahadah sahaja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi banyak makmurat, banyak makmurat, banyak bila kita panggil makmurat lah, perintah-perintah yang mesti kita laksanakan. Banyak matrukat, larangan-larangan yang mesti kita tinggalkan. Okey, zahir hadis ini ada perjanggahan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Jadi zahir hadis ni, kalau kita tengok pada zahir, ucap kalimah saja masuk syurga. Jadi dia bercanggah lah dengan hadis-hadis yang menerangkan adanya amalan-amalan tadi. Begitu. Adanya amalan-amalan seperti hadis yang sebelum-sebelum ini. Kita lah cari, bila Arabi tadi tertanya, bagilah tahu saya satu amalan yang besar yang boleh menyebabkan saya masuk syurga untuk first intake. Kita dah bahaskan masuk syurga tadi, masuk syurga first intake, tak nak masuk second intake. Semua ni saya dah bahaskan dah. Jadi kalau tuan-tuan ingin, sebab tu saya kata kena mengulang kaji pelajaran yang saya telah bahagikan. Dan tuan-tuan pun dah tekan share, dan tuan-tuan pun dah tekan share. Dan selepas itu tuan-tuan boleh melihat perbahasan yang telah saya jelaskan di dalam hadis yang sebelum ini. Dah 23 hari dah. Ni masuk hari yang ke-24. Jadi soalan-soalan yang soalan-soalan okey, tuan-tuan nak tanya, tapi saya boleh jelaskanlah. Tapi kalau tak perlu, saya hanya memberitahu tuan-tuan pergi ke belakang sana untuk melihatnya. Sebab banyak lagi perkara yang nak disampaikan di sini, insya-Allah. Jadi pertama, maksud hadis ini ialah perkataan an-nar. Jadi bebas daripada neraka. Jadi ulama telah mencari sebab ilah dia. Apa maksud bebas daripada neraka? Yang memberi makna khusus. Bebas daripada neraka yang memberi makna khusus. Tapi hadis ni tak masuk. Jadi ulama mencari sebab. Maksud perkataan nar tak masuk dalam neraka. Apa maksud dia? Ada dua jenis neraka. Sebab neraka ni dia ada dua jenis neraka. Satu neraka, dia ada neraka, bilangan neraka ada 7. Tapi dia ada dua jenis neraka. Yang diisi oleh orang-orang Islam dan yang diisi dengan orang-orang kafir. Mereka, dua jenis neraka. Neraka yang disediakan untuk orang kafir, dan satu lagi neraka yang disediakan untuk orang yang berdosa, orang Islam, iaitu dipanggil neraka Jahannam, neraka Hawiyah, Hutamah. Banyak neraka, jenis-jenis neraka. Jadi satu sahaja neraka yang akan yang mana orang-orang Islam dimasukkan di dalam itu, iaitu orang-orang yang berdosa dimasukkan ke dalamnya. Jadi maksud perkataan ni khusus, iaitu mereka ini tak masuk neraka orang kafir. Sebab masuk neraka orang kafir, dia akan kekal. Jadi dia tak masuk neraka orang kafir. Sebab apa? Orang kafir ni bila dia tak ada iman, maka mukhallad finnar. Satu orang mati tanpa iman, dia mukhallad finnar. Dia akan kekal dalam neraka. Jadi orang Islam, oleh kerana dosanya yang begitu banyak, tidak diampun oleh Allah, maka dia dimasukkan di dalam neraka orang Islam. Kenapa? Satu masa nanti orang yang ada iman, walaupun sebesar biji sawi, maka satu hari nanti pasti dia akan dikeluarkan daripada neraka tersebut. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ada dua jenis neraka. Maka peliharalah diri kamu daripada api neraka dan bahan-bahan bakarannya, manusia dan batu-batu, yakni berhala,
iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Hindarilah kamu daripada neraka yang mana bahan bakaran dia tu manusia tu sendiri, dan patung yang dijadikan oleh manusia untuk sembahan. Patung-patung ni juga akan masuk neraka. Jadi neraka ni untuk orang kafir. Maksudnya ada khusus neraka untuk orang kafir. Jadi orang beriman, walaupun dia tak buat perintah Allah, dia mungkin wa'ayazubillah terpaksa dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tidak dimasukkan di dalam neraka orang kafir, diselamatkan kerana adanya iman. Anan di sini maksudnya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka orang kafir. Ada 7 jenis neraka. Oleh itu dia diharamkan daripada neraka orang kafir. Makna kedua, haramallahu alaihi al-khulud finnar. Allah tak, kalau ibaratnya Allah Taala memperharamkan ke atasnya api neraka, tetapi makna neraka di sini alal khulud. Jadi ditakbir ibarat sini daripada hadis-hadis yang lain, maka hadis ini terpaksa dii'lalkan, terpaksa ditakwilkan. Iaitu takwil yang macam mana? Tafsir lah. Takwil tu bukan kita kan, kalau kita berkata, oh kau ni banyak takwil lah, banyak kerenah lah. Maksud takwil di sini tafsir lah. Betul? Kita tafsirkan dia, iaitu Allah mengharamkan mereka kekal masuk dalam neraka, iaitu mereka tidak kekal dalamnya. Haram dalam hadis ini haram khulud, yakni kekal dalam neraka. Ketiga, mahmulnya. Kita amalkan hadis ini, mahmul, di mana kita hamalkan hadis ini, iaitu kita amalkan. Jadi mahmul ni perkataan yang saya tak ubah. Dalam kitab-kitab lain saya dah tukar dah perkataan mahmul, jadi orang tak faham mahmulnya apa. Mahmulnya maksudnya kita amalkan hadis ini pada orang kafir yang ketika waktu kematian dia mengucap kalimah ketika hendak mati, dan selepas mengucap kalimah dia tidak melalui kehidupan sebagai orang Islam, maka dia tidak melakukan dosa. Oleh sebab itu dia akan terselamat daripada neraka. Satu situation lagi, satu keadaan lagi, orang yang mana dia di akhir hayat dia, kita dakwahkan dia, kita talqinkan dia. Macam anak satu orang Yahudi yang Nabi datang, yang mana Nabi talqinkan dia la ilaha illallah. Dia pun tengok ayah dia tengok Nabi. So dia tengok ayah dia Yahudi, ayah dia membenarkan, mengisyaratkan dia untuk mengucap kalimah Nabi SAW, untuk mengucap kalimah iman. Maka dia pun syahadahlah sebelum dia mati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia ucap, Nabi pun seronok. Ya, jin pun masuk neraka lah. Kalau jin kafir masuk neraka orang kafir lah. Jin kafir masuk neraka kafir lah. Jin Islam masuk neraka Islam lah. Jin dia ada dua, jin kafir dan jin Islam. Jin Islam pun ada, jin kafir pun ada. So jin kafir yang tak beriman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah hantar kita ni manusia dan jin untuk beribadat kepada Allah. Jadi jin pun ada yang kafir dan ada yang mukmin. Okey, di situ. Jadi mengucaplah kalimah si anak Yahudi tadi dengan syahadah, sedangkan dia tak amal apa pun lagi, tak beramal pun dalam Islam. Last kali dia selepas dia ucap kalimah, maka dia tidak ada kehidupan. Mana dia dah mati, tak ada kehidupan, yang mana dia tak pernah beramal pun dengan perintah. Dan ini juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kita mahmulkan hadis ini, mana kita amalkan hadis ini pada situation, pada keadaan orang yang mana seorang kafir yang mati di akhir hayatnya mengucap kalimah, walaupun dia tidak beramal tapi masuk syurga. Begitu. Ketiga, mahmulnya, amalkan ini pada orang kafir pada ketika waktu kematian dia mengucap kalimah. Jika dia hendak mati, maka selepas mengucap kalimah dia tidak melalui kehidupan sebagai seorang Islam, maka dia tidak melakukan dosa. Oleh sebab itu dia akan terselamat daripada neraka. Dia tak masuk pun neraka orang Islam, tak masuk pun neraka orang kafir. Sahabat kehidupan mereka untuk menyampaikan semua perkhabaran Al-Quran dan hadis. Sahabat sampai dia ni, dia memang nak sampai je. Kehidupan dia mesti nak sampaikan. Sebab itu Sayyidina Muaz
menanyakan, bolehkah saya sampaikan khabar gembira ini? Nabi tidak membenarkan kerana ditakuti mereka orang ramai akan meninggalkan amalan dan usaha. Ini pada peringkat awal lagi. Nanti kalau beritahu iman tak kuat, mereka ada golongan-golongan yang nak mengambil kesempatan ni. Takut orang-orang badiah ni, orang-orang kampung ni, orang-orang Arabi ni, tak payah buat. Sebab orang-orang Arabi mari jumpa Nabi, dia nak buat macam ni, nak buat macam ni. Nabi kata tak boleh, tak boleh. Kamu kena pecahkan patung kamu bila dia masuk Islam. Kami ada ni, nanti akan ada hadis-hadis yang akan datang. Kami apa yang perlu kami buat, tempat gereja kami, Nabi kata begini, begini. Banyak hukum-hukum yang Nabi. Jadi Nabi takut orang memadai begitu. Cuma murid Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu memberitahu beliau, yakni Sayyidina Muaz, mengkhabarkan berita ini ketika saat kematiannya untuk mengelakkan daripada berdosa. Nak mati itu pun dia pun cerita jugalah hadis ni, nak mengelakkan dia daripada dosa. Satu persoalan di sini yang timbul. Ada orang mengatakan para pendakwah tidak melakukan nahi mungkar dalam keadaan dia mengetahui. So, timbul persoalan di kalangan pelajar-pelajar semasa belajar hadis ini. Dia kata ada orang kata orang dakwah ni dia ajak pada baik je, dia tidak ajak kepada mungkar, dia tidak meneguh kepada mungkar, dia hanya ajak buat baik. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita perlu mengajak kepada kebaikan dan kita perlu juga melarang daripada kemungkaran. Tengok konsep. Untuk amar ma'ruf dia tak ada syarat. Untuk amar ma'ruf ni, untuk kita ajak pada kebaikan, dia tak ada syarat. Tetapi untuk menegah kepada kejahatan, menegah kepada mungkar, dia ada 3 syarat. Dia ada 1 syarat dalam 3 situation. Syaratnya ialah istita'ah, berkemampuan. Tapi setakat mana kemampuan itu? Begitu. Kita tengok satu hadis Nabi SAW. Man ra'a minkum munkaran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati'. Sebab saya kata syarat amar nahi mungkar ni dia ada istita'ah, dia mesti ada kemampuan. Jika dia tak mampu, Nabi kata fa in lam yastati', jika dia tak mampu, ubah dengan tangan. Tangan ni kuasa lah. Maksud tangan ni kita dah beritahu dah, makna dia kuasa. Fa in lam yastati', jika dia tak mampu nak ubah dengan kuasa, falyughayyir, fa in lam yastati' biyadihi. Sebenarnya dia atas pada yughayyir tadi. Dia bawa biyadihi, biyadihi dibawa dengan jar saja. Semana fi'ilnya yughayyir tadi. Falyughayyir biyadihi, falyughayyir bilisani, yughayyir wa bilisani, maka dia kena ubah dengan lidah. Fa in lam yastati', jika dia tak mampu, fa biqalbi, yughayyir biqalbi, maka dia kena ubah dengan hati. Fazaka adhaful iman, itulah iman yang paling lemah. Maknanya sekurang-kurangnya dia membenci dan mencegahnya dengan hati. Jadi bukan bermakna kita tak cegah dengan kuasa, kita tak cegah dengan lidah, kita meninggalkan amar ma'ruf, kita meninggalkan nahi mungkar, tapi kita tak buat macam tu ialah sebab kita berada kepada pihak yang ketiga. Satu golongan telah tanya orang-orang yang amar nahi mungkar ni, amar ma'ruf nahi mungkar ni, jemaah jihad ni datang tanya kita orang. Dia kata orang dakwah ni buat amar ma'ruf saja, tak buat nahi mungkar. Allah Akbar. Dia kata buat amar ma'ruf saja, tak buat nahi mungkar. Saya kata tak baca, kita orang kata tak baca ke hadis amar nahi mungkar tu. Dia mesti ada istita'ah. Dia mesti ada istita'ah. Apa itu istita'ah? Pertama, dia kena cegah dengan kuasa. Kedua, dia kena cegah dengan lidah. Ketiga, kalau dia tak mampu, baru dia kena cegah dengan hati. Okey, cegah dengan hati, ubah dengan hati. Ubah dengan hati ni ada 2 makna pula. Ubah dengan hati. Jadi sekarang Tuan kan mensabitkan cegah dengan tangan. Itu kita ikhtilaf.
Kita bukan khilaf, kita ikhtilaf. Hadis ni ikhtilaf. Dalam ikhtilaf ada orang yang betul, ada orang yang salah. Kita kata okeylah, jika pendapat tuan betul, kena cegoh dengan tangan dan lidah, maka pendapat kami ialah mencegah dengan mencegah dengan hati. Jadi kami masih lagi tidak terkeluar dalam syarat iman, dalam syarat amar nahi mungkar. Kami masih ada. Cuma kalau tuan betul, tuan dapat 2 pahala. Kami salah, tak tepat, kami dapat 1 pahala. Kalau kami tepat, kami dapat 2 pahala. Tuan dapat 1 pahala. Kita kan ikhtilaf, kita bukan khilaf. Kita diam di situ. Tapi kenapa pula kita memilih jalan ketiga? Jadi satu orang ulama besar datang menanya amir dakwah. Kenapa dia kata orang dakwah ni tinggal nahi mungkar, hanya buat amar ma'ruf sahaja? Kenapa orang dakwah ni tinggal nahi mungkar dan buat amar ma'ruf sahaja? Dia kata, tuan, dalam hadis, dalam melakukan amar nahi mungkar ada 3 syarat dia. Dia ada 1 syarat, kemampuan. Jika tidak mampu untuk menegah dengan kuasa, maka tegahlah dengan lidah. Jika tak mampu untuk tegah dengan lidah, maka tegahlah dengan hati. Jika tuan mampu untuk melakukan 2 perkara, aral ra'si wal ain, kami sanjung apa yang tuan lakukan, tapi tuan tidak boleh menidakkan kami yang menegah dengan hati. Sebab kami masih lagi berada di tempat adhaful iman. Iman tuan kuat, Masya Allah, tuan boleh cegah dengan tangan dan kuasa. Iman kami ni masih lemah, kami hanya mencegah dengan hati. Mencegah dengan hati, apa makna dia? Mencegah dengan hati, iaitu kita membenci dalam hati kita akan maksiat dan mungkar tadi. Tapi masalahnya, adakah kita benci maksiat dan mungkar tu? Hati kita masih cenderung walaupun kita tak buat. Jadi kebencian itu tak besar lah. Sebab kita masih cenderung lagi. Masih cenderung. Ada satu orang tu kata dia kahwin dengan Chinese. Misal contoh dia kahwin dengan Chinese. Dia kata isteri dia suka makan daging yang diharamkan oleh Islam. Tapi bila tengok daging tu, isteri dia kata, bang, mulut dia berair lagi. Maksudnya dia rasa taste tu. Dia masih rasa taste tu. Dia tengok daging tu, dia masih rasa taste tu. Tapi dia tak makan lah. Tapi nak bagi tahu, dia ada current lagi. Nak tinggal current tu susah lagi. Nak tinggal current tu susah. Dia ada taste tu. Saya jumpa satu orang haji. Dia lama dalam dakwah. Okey, dia bawa saya dengan kereta. Lepas tu kita berhenti nak beli satu barang. Kita tunggu, kebetulan kita parking depan Pawagam. Ini tahun 90-an, awal 90-an lah. Masa tu saya masih dalam belajar lagi. Balik pulang kat rumah. Berhenti depan Pawagam. Dan di Pawagam tu kan, sebelum dia masuk Pawagam apa semua, dia ada satu nyanyian lah, lagu Hindustan. Bila nyanyi lagu Hindustan, Haji tu kata, Ustaz tengok tangan saya. Saya pun tengok tangan dia. Bulu roma dia berdiri, meremang, berdiri. Saya kata, Haji kenapa berdiri ni? Dia tunjuk kat Pawagam tu. Maksudnya lagu Hindustan. So orang kan, saya kata, Haji, saya ni faham Hindustan sebiji-sebiji. Haji tak faham Hindustan. Haji boleh meremang bulu dada, bulu roma. Dia kata, Ustaz tak menjiwai walaupun memahami. Kami ni tahun 70-an, 80-an menjiwai cerita Bobby saja. Saya tengok 14 kali. Cerita Bobby Toja tu. Tahun 77 lagi saya ingat tu. Saya tengok 14 kali. 14 kali saya tengok, Ustaz. Ulang cerita tu. So saya menghayati cerita tu. Sedangkan benda tu dia dah tinggal lama, tapi masih bulu romo meremang lagi dengar tu. Dia kata, Ustaz tak menghayati walaupun memahami. Saya tak faham tetapi menghayati. Oh, maksudnya saya pun faham. Betul lah hadis ni, walaupun kita tak faham, kita kena hayati. InsyaAllah Allah fahamkan kita.
Kalau orang tu dia faham hadis, dia boleh syarah ni. Tapi kalau dia tak menghayati macam saya, nak amal pun susah. Moga Allah mudahkan saya. Cakap pada orang mudah, sendiri nak amal malah tahu lagi. Moga Allah mudahkan kita untuk beramal dengannya. So saya pun boleh, saya kata betul lah hadis ni. Sebab tu kita dengar, tak faham pun menghayati. So penghayatan itu akan menyerap dalam hati kita. Okey. Jadi sekarang, mengubah dengan hati. Itu kita membenci. Ada terjemah membenci dalam hati. Sebenarnya benci ni nak keluar susah lagi. Jadi apa makna kedua? Panggul rap dengan panggul gereda tu, panggul geroda. Jadi meremang pula dah. Membenci dalam hati. Satu, membenci bukan maksiat tu, tapi kadang-kadang nak buang maksiat tu susah lagi. Makna kedua, mengubah dengan hati. Dia tak kata membenci, dia tak kata menegah, dia kata yughayyir, mengubah dengan hati. Apa maksud mengubah dengan hati? Iaitu berdoa kepada para pelaku maksiat supaya dia meninggalkan maksiat tersebut. Maknanya kita doa pada orang-orang yang mana kita tak mampu untuk cegah dia. Kita doa, ya Allah, hidayatlah dia. Doa itu sebenarnya mengubah dengan hati. Doa tu apa dia? Mengubah dengan hati. Ada pergi rumah cikgu dah lah tu. Betul lah panggul rap tu. Jadi mengubah dengan hati. Mengubah dengan hati. Kita ubah dia dengan hati. Satu, kita benci maksiat tu. Itu mengubah juga dengan hati. Kita benci maksiat tu. Tapi nak tinggal tu susah lah. Ada orang boleh tinggal ala ra'si wal ain lah. Saya tabi'. Tapi maksud yang kedua ialah apa dia? Mencegah dengan hati dia, iaitu berdoa pada pelaku maksiat supaya mereka meninggalkan maksiat. Jadi kata Amir dakwah kepada ulama tadi, jika Tuhan mampu untuk melakukan yang pertama dan yang kedua, kami meletakkannya di atas junjungan kepala kami, tetapi kami masih lagi melakukan nahi mungkar pada peringkat ketiga. Cuma kenapa kita melakukan pada peringkat ketiga? Dia reason dia mesti ada, kita kena cari sebab lah. Itulah kita panggil dia hikmah amali. Hikmah secara amali. Macam mana hikmah secara amali? Kita mengajak orang kepada tempat yang baik supaya dia meninggalkan tempat yang jahat. Misalnya orang tu dia suka ke tempat maksiat, maka kita pergi pujuk dia, kita pergi rayu dia, kita pergi ulang berkali-kali ke rumah dia, maka kita ajak dia ke masjid. Maka pada waktu tu dia nak pergi tempat maksiat, dia pergi masjid. Sewaktu dia berada di masjid, sebenarnya dia telah meninggalkan maksiat itu. Mungkin kali pertama dia pergi, dia masih buat lagi. Tapi dia pergi masjid dah, dia masih buat lagi. Tapi lama-lama berulang ke masjid, maka dia meninggalkan maksiat tersebut. Sebab itu dalam dakwah, kita tidak mencegah secara terang-terangan akan maksiat tadi. Kita pergi serang tempat maksiat itu, kita bakar tempat maksiat itu. Tak, kita usaha ke atas setiap individu supaya apabila mereka itu dapat hidayat, bukan setakat meninggalkan maksiat, tapi meninggalkan seluruh kehidupan maksiatnya sampai akhir hayat dia. Sebab tu dakwah ni kita bukan nak pecah tempat maksiat tu. Kita nak usaha supaya orang pergi masjid, supaya orang tinggalkan maksiat. Bukan tinggal waktu kita cegah tadi, boleh tinggal seluruh kehidupan dia dengan maksiat. Itu dia panggil hikmah amaliyah. So kita baca mudah faham. Satu persoalan yang timbul, ada orang mengatakan para pendakwah tidak melakukan nahi mungkar dalam keadaan dia mengetahui. Dia tahu dia tak laku juga. Apa dia tak laku, apa dia tak cegah.
berdiam diri dan tidak menegah mungkar adalah suatu dosa. Dia kata, tak cegah mungkar, dosa tu. Begitu. Kita jawab, dakwah adalah usaha yang paling banyak mencegah mungkar, kerana diusahakan ke atas seorang sehingga apabila seorang itu sedar, kembali kepada Allah dan bertaubat, maka dia meninggalkan mungkar seumur hidupnya. Dia akan tinggalkan mungkar tadi untuk seluruh hidup dia. Bukan sekali saja kita cegah dia, ajak pada masjid, seluruh hidup dia ditinggalkan mungkar. Allahu Akbar, takbir. Bukan seorang itu dicegah secara paksa. Bukannya seorang itu dicegah secara paksa. Apabila tiada, maka dia akan lakukan semula mungkar itu semula. Dakwah adalah sebagaimana seorang pemburu. Dia tidak memburu dengan keadaan bising, tapi senyap-senyap. Kita nak pergi memburu. Kalau kita pergi memburu, kita bising ke? Habis lari buruan tu. Kita pergi perlahan. Seekor kena. Saya pergi ceramah kat Maran. Ada Imam Maran tu, Imam Faizuddin. Dia sekarang dah pindah kat Bentong, dah jadi Imam Bentong. Dia kaki buru semua. Kaki Pak Imam, kaki masjid tu masuk buru. Dia kata bila saya sampai kat Maran, saya kata, saya dah ada daurah kat Maran ni. Barang Pahang. Okey Ustaz, eksotik ada. Barang-barang eksotik. Makanan eksotik lah. Kijang, macam-macam lah buruan. Dia landok lah, macam-macam dia bagi kat saya. Barang-barang buruan tadi. So dia kata, Ustaz, dulu kita tembak kambing gurung tau. Kita tembak kambing gurung. Bam, 3 ekor. Bam, bunyi pistol. 2 ekor lari, seekor selamat. Sekarang kita tak pakai tembak dah, Ustaz. Kita pakai panah. Seekor kena, 2 ekor tu tak nampak, kita panah. Tak bunyi. Seekor dah jatuh dah, 2 ekor tak lari lagi. Kita dapat 3 ekor. Cara memburu tu, dia kena pakai panah dah. Dia tak pakai dah, pistol bunyi pam tu semua lari. Ni pakai panah. Sup. 3 ekor boleh sekali mangsa. Dakwah dilakukan dengan perlahan-lahan, lemah lembut, yang kita panggil secara hikmah amali. Apabila seorang itu terkesan dengan dakwah, dia akan meninggalkan dosa seluruh hidup. Bukan hanya meninggalkan kemungkaran ketika itu, kemudian dia akan melakukannya semula. Maksud orang yang melakukan nahi mungkar secara heboh ialah untuk menyelamatkan seseorang. Bukan tak boleh untuk menyelamatkan seseorang. Begitu juga dalam dakwah, tetapi dilakukan secara lemah lembut, pujuk rayu, doa. Dalam dakwah ada kelembutan. Kekerasan untuk diri kita saja. Keras untuk kita, bukan di atas orang lain. Sekarang masalahnya kita keras dengan orang lain, kita lembut. Ada juga orang-orang kan tanya masalah hukum, keras dia. Atas dia beramal dengan hukum yang lembut. Dalam dakwah ada kelembutan, kekerasan untuk diri kita, bukan atas orang lain. Dan orang lain untuk atas orang lain kita letakkan kelembutan, syafaqah, kelembutan dan syafaqah. Untuk orang lain, jika kita maafkan untuk orang lain, okey, kita maafkan. Tetapi untuk diri kita, tak boleh. Kita kena tarbiyah, kita kena ajar diri kita. Kita kena mujahadah diri kita. Kita kena tarbiyah diri kita. Untuk orang lain, tak apa. Untuk orang lain kita, okey, biarkan orang baru, tak kisah, kita biarkan dulu. Allah tak biasa, tak pernah datang masjid, nak duduk bersila pun tak pandai, keras kaki dia. So, biarkan dulu. Masya Allah. Dakwah amali. Masa kami di tahun akhir di Dauratul Hadis, satu orang datang ke madrasah. Dia bagi, masa kita duduk tengah belajar Bukhari, maka Syekh Bukhari kita hentikan pembelajaran untuk menghormati dia datang. Dan dia bagi tazkiyah pada kami. Tazkiyah, satu pesanan tazkirah pada kami 10 minit. Dia siapa? Pelakon terbesar di Pakistan, Abid Butt. Nama dia Abid Butt. Dulu dia pelakon, hero Pakistan. Tapi setelah tu, insya-Allah, tuan-tuan tengok dia macam pakaian saya. Berkurta, berjubah, berserban. Tengok sekali macam orang alim. Tak, dia kata saya bekas pelakon. Tapi masa tu bahasa dia, percakapan dia, tingkah laku dia, Masya Allah, hikmah amali. Seterusnya, khatimah dengan iman, jaminan ke syurga. Kita pergi seterusnya, khatimah.
Khatimah pula dah. Khatimah berakhir dengan iman, jaminan ke syurga. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abyad wa huwa naim thumma ataituhu qad istayqadha qala ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-jannah qultu wa in zana wa in saraka قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق وإن سرق وقال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن الرغم أنف أبي ذر متفق عليه. Allahu Akbar. Kita berada di muka surat 226. 226 lagi, bukan 227 lagi, 226. Nak masuk hadis 227 dah. Khatimah dengan iman. Terjemahan. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku datang berjumpa dengan Nabi sedangkan Nabi memakai, aku berjumpa dengan Nabi. Pada waktu tu masa aku datang, Nabi memakai pakaian putih. Dan baginda sedang tidur. Kemudian aku datang balik. Mana dia tengok Nabi tidur, dia pun pulang balik lah. Dia tak ganggu Nabi. Dia pulang balik. Kemudian aku datang semula lepas tu. Dan Nabi ketika itu sudah sedar. Dan Nabi SAW bersabda kepada aku. Dia ringkaslah cerita terus. Nabi bersabda, Nabi bangun, apa semua tak payah cerita dah. Nabi terus bersabda kepada beliau. Nabi bersabda, sesiapa yang mengucap la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan itu, maka pasti dia akan masuk syurga. Lalu saya berkata, Abu Dzar pun timbul persoalan dia. Ucap la ilaha illallah saja kau masuk syurga. Dia masih bertanya lagi. Dia pun tak faham lah. Banyak lagi kan perintah kena buat, semayang kena buat, puasa kena buat. Maka selalu saya bertanya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Dia tanya berzina ni tentang hukukul ibad dengan manusia. Dan mencuri ni, berzina ni dan mencuri ni dengan hukukul ibad juga. Mencuri hukum Allah Ta'ala, dia melanggar hukum Allah Ta'ala. Mencuri hak orang, berzina ni dengan orang. Jadi dua-dua dia tanya, dia buat dosa pun masuk syurga juga kau? Sebagai contoh, dosa zina dan dosa mencuri, tu dosa besar, tu masuk syurga juga kau? Begitu. Lalu saya berkata, baginda SAW menjawab, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri. Tak, dia berzina kau, mencuri kau, masuk syurga juga. Abu Dzar tak faham. Dia kata, ya Rasulullah, ni pelik betul ni. Aku bertanya sekali lagi. Kemudian saya bertanya lagi, wahai, dia pun walaupun dia menzina, tak faham. Dia tanya sekali lagi, walaupun dia berzina dan mencuri. Baginda menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri sekalipun. Kemudian tanya kali ketiga lagi, sebab tak faham. Walaupun dia berzina dan mencuri. Baginda menjawab, walaupun dia telah berzina dan walaupun dia telah mencuri, dia tetap akan masuk syurga. Ala raghmi anfi Abi Dzarrin, walaupun ala raghmi itu walaupun ala raghmi anfu Abi Dzarrin, walaupun hidung kamu tercemar. Ala raghmi itu makna walaupun. Walaupun ala raghmi anfi Abi Dzarrin, walaupun raghmi anfi Abi Dzarrin, hidung kau tercemar. Itu dari segi istilah, dari segi perkataan istilahiyah. Dia tidak menunjukkan kepada makna. Tapi kita terjemah dulu dan kita akan terangkan nanti. Walaupun hidung kamu tercemar, walaupun kamu tidak memahaminya, wahai Abu Dzar. Mu tak faham pun, gitulah hakikatnya. Okey, khair. Maka satu orang tadi, dia datang kepada Nabi. Sayyidina Abu Dzar datang kepada Nabi. Nabi memakai pakaian putih. Pakaian yang disukai oleh baginda SAW putih. Pakaian putih. Pakaian serba putih. Kalau saya pakai pakaian yang lain kan, ada anak-anak murid saya yang lama. Baru ni saya nak pergi safar. Bila nak safar, saya pakai pakaian yang lain sikit lah. Macam semalam saya pakai hijau sikit. Sebab banyak bahaya, banyak baju putih. Jadi, bila dia tengok saya pakai lain. Dia kata, Ustaz nak bermusafir lah tu, tak pakai putih tu. Banyak kan pakai putih. Bila nak musafir tu, saya pakai warna sikit. Supaya tak nak kotor sikit. Tu je lah. Bila tempat bersafar jauh tadi. Jadi, pakaian putih. Pakaian yang disukai oleh Nabi. Satu ketika, isteri saya nak beranak anak ketiga. Saya pergi cari bidan.
Bidan kat kampung lah. Bila nak bersalin, balik kat rumah mak mertua, cari bidan. Bidan tu nama dia Mak Noh. Orang panggil Mak Noh. Dekat dengan Pak Simas, di sempadan Wakaf Baru tu. Kampung apa dia? Kampung apa saya tak ingat lah. Saya pergi cari, rumah dia kan, rumah bidan kan. Ada pokok-pokok. Rumah dia seram lah. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Jadi maknah masa tu dia tak ada kat rumah. Orang sebelah tu, dia tengok melalui dinding. Dia tengok atas bawah. Ini selepas ni maknah cerita kat saya. Lepas tu orang sebelah rumah dia tertanya. Dia kata, "Maknah, siapa datang tu? Kenapa? Atas bawah semua putih. Daripada kepala dia sampai kaki dia semua putih." Makna tu mengusik dia. Kau tak tengok ke kaki dia tu rapat ke kat bumi? Kalau kaki dia tak rapat kat bumi tu bukan orang tu. Lupa nak tengok mana dia kata. Kaki dia rapat ke tak? Lepas tu makna ketawa. Alah, menantu Haji Ghafar lah tu. Dia datang nak ajak aku isteri dia nak bersalin. Dia tengok saya atas bawah tu putih. Makna pun kosek, dia takut hantu kot. Dia kata hantu pun tengok dia pun lari. Saya lari, bukan hantu tu lari. Jadi Nabi SAW suka pakai baju warna putih. Dalam hadis Jibril, sebab tu Jibril dah hadis pertama dulu. Hadis kedua tentang kita beriman tu, Sayyidina Jibril pakai baju putih untuk menyukakan Nabi. Oleh itu pelajar mesti berusaha untuk menyukakan gurunya. Kita seronok, kita sukakan guru kita. Di tahun akhir kita orang belajar, ada satu kawan kita, dia orang Pakistan tapi dia duduk di Amerika. Nama dia Salim. Adik dia nama Iqbal. So kita orang classmate kan. Kita punya Syekh Muslim, Syekhul Muslim ni Maulana Manzur rahmatullah alaih. Dia mengajar Muslim kita orang. So dia jadi imam tau kat masjid. Dia jadi imam, dia imam masjid lah. Setiap masuk kelas, mesti dia tanya kita pelajar akhir ni, tadi sembahyang subuh aku baca ayat apa ya? Aku baca ayat apa ya? Alah, yang kalau kena tanya tu tak boleh jawab, kena berdirilah dalam kelas tu. Bermakna kau tak ada dalam sembahyang subuh tadi, atau kau tak tahu apa aku baca dalam solat subuh tadi. Ayat tu, aku baca dalam solat subuh tu. Aku baca apa tadi dalam solat subuh? Tu yang biasa dia tanya. Masuk kelas kalau soalan sport dia, tu tanya dia. Kalau siapa budak-budak tak ada jawab, berdiri dia sampai habis kelas. Itu tahun akhir tu. Tarbiyah kita seronok dengan ustaz-ustaz. Jadi alhamdulillah kita kena tahu keadaan ustaz-ustaz kita. Kita seronok. Jadi Syekh ni dia utamakan solat. Jadi Salim ni kawan kita, dia jadi nakal. Dia sebulan dia sebulan sebelum periksa, dia sembahyang sunat sebelah Syekh aja. Syekh takbir, lepas main sunat kan, Syekh takbir Allah Akbar, dia pun pergi sebelah Syekh. Allahu Akbar. Syekh Salam tu tengok Salim duduk berdiri. Kata Salim, kau ni cari nombor je lah. Aku nak dapat 100 ni kalau Muslim ni. So Syekh tu tengok dia sebulan duduk sembahyang belah dia. Syekh tu kata budak ni bagus ni. So Muslim boleh 100. Saya Muslim dapat 98. Dia dapat 100. Salim tu dapat 100. Maksudnya kita kena tahu Syekh kita, macam mana keadaan Syekh kita. Kalau Syekh Musa Rohani Wazi mengajar Tirmizi, bengis lagi. So kita tahu, kita walaupun ustaz tu bengis, tapi kita seronok sebab kita dah faham ustaz kita. Kita faham ustaz kita. Seronok. Kalau orang nak jumpa, tak boleh, dia macam sombong. Sebab masa dia betul-betul pack. Syekh Bukhari kita yang mengajar hadis Bukhari, satu masa dia betul pack. Daripada rumah lebih kurang 500 meter daripada rumah nak ke sembahyang, dia akan berulang alik. Datang daripada rumah sampai ke masjid, dia akan baca Quran dia. Dia hafiz, dia baca Quran dia. Dan balik daripada rumah, daripada masjid sampai ke rumah. Siapa tegur dia? Menteri mana tegur dia? So dia tak jawab. Dia kata, waktu tu aku mengulang Quran. Waktu tu aku mengulang Quran. Jadi kalau kita nak berjumpa dengan Syekh, saya selalu cukur kepala Syekh. Saya turun hari Jumaat 2 minggu sekali. Saya turun selepas main subuh tu. Saya turun dengan Syekh, saya ikut belakang. Syekh tak akan cakap dengan siapa.
Syekh tak akan cakap dengan siapa. Syekh tak akan cakap dengan siapa. Syekh kata, lepas sampai kat rumah baru saya tanya, siapa? Syekh tak tengok pun. Saya bunyi suara. Oh, engkau, masuk. Cukup. Setelah saya habis belajar, saya keluar jemaah. Tabligh lah setahun. Sebelum saya balik pulang ke Malaysia, saya pernah pergi jumpa Syekh. Saya tak jumpa Syekh lagi. Syekh Bukhari, Sufi Sarwas Rahmat Barakatuhum. Tak meninggal lagi Sufi Sarwas. Umur 90 dah. Lebih lah. Jadi, saya mesti jumpa Syekh. Jadi, oleh masa tu, saya dah tinggal madrasah tu setahun dah. Saya pergi madrasah asal saya di Raiwin. So, saya keluar setahun. So, dah habis setahun, saya nak balik ke Malaysia lah. Tahun 99 ni. Saya habis 97 saya habis daurah hadis. 98 saya keluar setahun. 99 saya nak balik Malaysia lah. Saya pergi 10 years. 89 sampai 99. Jadi kita cerita sikit hari ni, seronok juga. Nak cerita kenapa kita perlu memahami Syekh. Jadi saya tengok Syekh daripada jauh, daripada sembahyang. Saya tengok rambut Syekh panjang. Sebab waktu tu cuti madrasah, Syekh tak pergi ke kedai untuk cukur rambut dia. Syekh akan cukur rambut dia 2 minggu sekali. Gunting misai, cukur rambut, cukur ketiak, kerak kuku, semua itu kerja saya. Setahun saya buat kerja semasa saya di tahun akhir. Saya berkhidmat kepada Syekh. Di madrasah Raiwin, saya berkhidmat kepada Syekh Jamshid 4 tahun. Saya tidur bawah kaki dia je. Berkat tidur bawah kaki ulama je. Saya belajar tak pandai pun. Ada orang kata kat saya, engkau tu berkat dengan Syekh je. Alhamdulillah, jadilah berkat Syekh. Walaupun aku tak pandai belajar. Tapi tak pandai-pandai pun semua 100. Imtihan akhir saya dapat 100 semua. Bukhari je saya rendah sikit. Yang lain Tirmizi saya dapat 100, Ibnu Majah saya dapat 100, Syama'il tu banyaklah 100 saya dapat. Tu tak pandai tu. Kan, bukan saya nak puji kata tahdis bin nikmat. Saya nak cerita sedikit pada tuan-tuan. Seronok ni. Saya cerita balik, saya ingat masa saya mengaji tahun akhir tu seronok. Jadi saya tengok Syekh rambut panjang dekat sebulan, hampir sebulan dia tak cukur kepala. Saya tak jumpa setahun dah Syekh. Saya tak jumpa Syekh setahun. Jadi kita anak murid kan, kita faham Syekh. Kita akan faham Syekh. Walaupun Syekh tak jumpa kita, kita faham dengan Syekh. Jadi sebelum saya pergi dengan Syekh, saya dah siap dah. Pencukur, saya dah siap dah. Pisau, saya siap dah. Cukur rambut, saya dah siap. Gunting, semua saya dah siap dah. Sedangkan saya tak buat perkara tu setahun dah. Bila Syekh turun daripada masjid, hari Jumaat pagi, saya tunggu hari Jumaat. Hari Jumaat pagi, saya duduk sehari 2, saya tak jumpa Syekh. Tak nak jumpa Syekh lagi. Saya nak jumpa Syekh sendiri kat rumah Syekh. Saya turun sembahyang. Lepas saya turun sembahyang, Syekh jalan lah, baca Quran lah. Daripada rumah dia tak tegur siapa. Daripada nak balik pun tak tegur siapa. Dia baca Quran lah. Saya duduk ikut belakang dia. Dia tahu saya duduk ikut dia tu. Dia duduk baca Quran. Sampai depan rumah, Allahu Akbar. Sampai depan rumah, Syekh kata, nak apa? Syekh tak tahu orang ikut. Dia tahu orang ikut dia. Dia tanya saya, nak apa? Dia tak kenal saya. Terlupa dah saya. Dia tak tengok pun orang. Dia kata, nak apa? Saya kata, saya. Oh, dia kata, engkau. Dia faham. Dia dengar suara saya, dia faham. Dia dengar suara saya, dia dah cam dia. Oh, engkau. Saya ni ada satu lakap. Budak berpenyakit. Budak berpenyakit. Dia panggil Bimar Sahib. Bimar tu budak demam. Budak demam dia panggil kat saya. Sebab walaupun saya demam, saya masuk kelas tak, saya tak tinggal kelas. Walaupun saya demam, saya tak tinggal kelas. Saya tak tinggal kelas. Jadi dia panggil saya. Oh, dia kata, Bimar Sahib, masuk. Rambut aku dah panjang. Dia tak tahu yang saya tak jumpa dia setahun. Tapi saya faham dah Syekh. Sebab kalau saya tak faham, saya tak bawa alat-alat tu. Saya tak bawa alat-alat mencukur tu. Alat cukur, gunting. Sedangkan saya dah tinggal benda ni setahun. Saya beritahu anak murid saya, Ustaz dah tinggal benda ni setahun. Tapi Ustaz masih memahami Syekh. Ustaz pergi. Saya kata, dah sedia Syekh? Saya dah bawa semua dah. Okey, aku dah tahu. Dia kata, kau dah sedia dah tu. Kau datang jumpa aku. Marah lagi tu. Tapi tak apalah Syekh. Aku tahu dah kau dah Syekh. Takkanlah anak murid tak tahu, dia kata. Dengan Syekh. Takkanlah anak murid tak tahu dengan Syekh.
Kadang-kadang benda ni tak peka. Pelajar-pelajar sekarang pun tak peka. Semalam hari guru, okeylah tak boleh ucap. Dia satu dalam grup kita Miftahul Ulum, dalam grup Miftahul Ulum. Saya buat masuk, saya guru kat situ, di antara guru besar situ, guru-guru lama situ. Saya buat masuk selamat hari guru dan saya ucap semua pada asatizah. Anak murid saya dalam grup tu tak hantar pun. Saya kata budak-budak ni, tak faham dah jadi ustaz besar-besar semua, tak faham dah ni. Saya hantar dalam grup tu, saya bagi ucapan selamat hari guru. Lepas saya bagi ucap tu, saya nak bagi tahu budak-budak kena peka. Lepas saya hantar, baru semua hantar dalam grup kita, dalam grup madrasah kita, di madrasah sekarang. Baru hantar pula aku bagi ucapan. Oh, saya kata kau semua tak peka. Aku kena peka dengan kau. So, kita kena peka dalam perkara-perkara ilmiah ni. Peka dia, hubungan khidmat dengan ilmiah adalah penting. Bagi saya, dia adalah amat penting. Itulah keistimewaan di dalam ilmu. Allah, zaman yang tak dapat dilupakan. Zaman sekolah pun seronok juga. Tapi dalam zaman ilmiah yang saya belajar, tuan-tuan masing ada kenangan masing-masing. Saya dalam belajar agama ni, sebanyak kenangan yang mana mengingatkan Syekh. Tapi penting. Jadi ibarat, jadi untuk menyukakan Nabi, oleh itu pelajar mesti berusaha untuk menyukakan gurunya. Pelajar tu mesti kena sukakan guru dia. Seronok biar guru dia suka. Ibarat tersembunyi. Jadi dia ibarat tersembunyi apa dia? Maksudnya cerita-cerita yang tersembunyi lah. Dia pergi jumpa Nabi. Lepas dia jumpa Nabi, Nabi tidur. Dia tak kejut Nabi. Selepas tu dia pergi jumpa kembali. Tengah-tengah tadi. Lalu aku beredar daripada situ. Maksudnya dia pergi jumpa Nabi, Nabi tidur. Dia pun beredar dari situ. Apabila, apa yang perlu kita kena tahu di sini? Apa yang kita boleh ambil daripada natijah cerita ini? Saya beritahu, apabila kita ingin berjumpa ulama' atau dan mendapati mereka sedang tidur, maka hendaklah kita beredar daripada situ. Oleh itu, apabila ingin berjumpa dengan ulama', maka sebaiknya kita membuat temu janji, appointment. Kadang-kadang ulama' ni dia sibuk. Dia bukan tak nak layan kita, dia sibuk. So, mesti kita kena buat appointment. Buat temu janji dengan mereka agar tidak mengganggu waktu rehat mereka. Mengganggu tanggungjawab mereka, iaitu mengganggu tanggungjawab mereka. Jadi sebab tu kita pergi tu, kita syekh jaga. Sebab tu syekh kita waktu rehat dia kita tak jaga. Kita duduk depan pintu, kita kena jaga syekh. Sebab syekh ni tak ada masa tidur. Masa tu je dia boleh tidur dan orang nak ganggu lagi. Bila dia nak tidur, dia nak bagi ceramah lagi, dia nak bagi nasihat lagi. So kita jaga betul-betul syekh. Jadi bila kita, sebab tu kita kena ada appointment. Kita nak pergi dengan siapa-siapa kan sekarang kan, nak pergi temu janji, nak pergi apa, kena ada appointment. Tapi kalau jalan ringkas pula, kita kena carilah appointment. Kita bolehlah blok tengah. Kalau kita kenal orang baik, kalau siapa nak jumpa Syekh Musa Rohani Bali, dia akan jumpa saya. Saya kata jumpa aku bawa jumpa dengan Syekh paling cepat. Semua peristiwa kecil ini disebut di sini untuk menunjukkan peristiwa itu masih segar dalam ingatan rawi. Selain itu, menyebut perkara dan peristiwa bersama Nabi adalah suatu kenikmatan bagi sahabat. Sahabat tunjuk semua. Sahabat cerita habis. Kenapa sahabat cerita tu? Kerana dia satu nikmat. Kenangan manis yang tak dapat dilupai bersama dengan Nabi SAW. Dia bersama dengan Nabi. Dia kenangan yang tak dapat dilupakan. Sahabat ni lah orang yang paling cinta. Kan sebelum ni kita dah cerita tentang cinta kepada Nabi. Sahabat ni orang cinta pada Nabi. Ingatkan cerita Nabi. Mengingatkan kembali peristiwa bersama Nabi. Dan mengingat peristiwa bersama Nabi. Itu satu nikmat yang tidak dapat dibayar dengan harta di dunia ini. Khususi kena buat appointment lah kalau orang tu dia terlampau sibuk. Tapi kita tengok situasi orang jugalah. Kalau orang tu kita boleh jumpa dia. Sebab tu kita tengok bila waktu dia free dan kita boleh jumpa. Kalau lama-lama besar memang dia sibuk, kita kena buat appointment. So kita kena pandai carilah waktu untuk berjumpa dengan mereka. Allahu Akbar. Jadi di sini Nabi menyebut barang siapa yang mana
La ilaha illallah, barang siapa mana-mana seorang yang mengucap la ilaha illallah kemudian dia mati, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. La ilaha illallah sebahagian, tetapi maksudnya kul, keseluruhan. Dah kita jelaskan. Saya buat satu ayat yang tak sempurna pun satu ayat. Ayat yang pendek tapi kita dah bahaskan. Bila kita sebut juzuk, maksud dia kul lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali lah. 3 kul tu bukan kul. Tapi kul huwallah sempurna. Kul a'udzu birabbil falaq sempurna. Kul a'udzu binnas sempurna. Okey. Apabila Nabi memberi kenyataan sebegini, Sayyidina Abu Zar menjadi hairan. Abu Zar tanya, ya Rasulullah, walaupun dia mencuri dan berzina, dia masuk syurga juga? Dia masuk syurga ke? Walaupun dia mencuri dan berzina? Muhammad Anwar Ashraf, apa dia? Asy-Syafi'i. Dia masuk syurga ke? Jadi kenyataan ini, apabila dia memberi kenyataan sebegini, apabila Nabi memberi kenyataan sebegini, Sayyidina Abu Zar menjadi hairan. Kerana beliau memahami banyak lagi perintah-perintah yang perlu dilakukan dan larangan-larangan yang perlu ditinggalkan. Oleh sebab itu beliau menimbulkan pertanyaan kepada Nabi. Walaupun seorang itu berzina dan mencuri, dua perkara disebut di sini, tetapi ia mewakili hukukullah, iaitu zina, dan mencuri itu hukukul ibad. Maknanya perintah-perintah bersangkut paut dengan Allah dan perintah-perintah bersangkut paut dengan kemanusiaan, iaitu ibad. Oleh itu dua perkara disebut di sini mewakili ke semua dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa tentang ketuhanan, dosa-dosa tentang dengan kemanusiaan. Boleh jadi zina itu mewakili dosa besar yang disebabkan oleh syahwat, betul juga. Atau mencuri itu dosa besar yang keburukannya memberi kesan kepada orang lain. Mencuri ni untuk keburukan dia kesan kepada orang lain. Apabila mendengar jawapan Nabi kali pertama, Sayyidina Abu Zar menjadi bertambah hairan. Oleh itu beliau bertanya lagi kali kedua, dan begitu juga persoalan bagi kali ketiga. Sampai tanya sampai kali ketiga. 227 lagi, tak masuk 228 lagi. Kemasukan syurga di sini. So habis dah ayat tu. So dia kadang-kadang satu perenggan dengan satu perenggan, poin-poin dia tu tuan-tuan boleh memahami lah. Sebab tuan-tuan baca terjemah, so saya beritahu titik the point to the point saja. So apa benda yang saya nak bahaskan, saya titip-titip the point. Jadi perenggan lain ni dia punya isi lain dah. Perenggan lain ni dia punya isi lain dah. Kemasukan di syurga di sini bukan dukhuli awal. Dah kita bahaskan, masuk syurga ni bukan masuk di sini bukan dukhul awal. Maknanya jika ada seorang itu dosa, masih lagi akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Bukan masuk syurga. Kalau ada orang yang ucap kalimah la ilaha illallah tu, dia menghadapi kehidupan dan dia tinggal perintah, dia tak boleh dukhul awal lah. Dia terpaksa masuk neraka dululah. Dahulu untuk dibersihkan dosanya, kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Perkataan ala raghmi anfi Abi Zarrin. Saya terjemah dalam bahasa mudah ya. Semoga hidung kamu tercalar. Walaupun hidung kamu tercalar. Ala raghmi itu terjemah dia walaupun hidung kamu tercalar. Dari segi makna, wahai Abu Zar, sama ada kamu faham apa maksud walaupun hidung kamu tercalar? Maksudnya engkau faham ke Abu Zar, engkau tak faham ke? Itulah hakikatnya, iaitu seorang yang mana ada iman, pasti dia akan masuk syurga satu hari nanti. Jika dia ada dosa, mungkin dia akan direndamkan di dalam neraka, tapi pasti satu hari dia akan keluar kembali untuk memasuki syurga. Itu hakikatnya, yakni menolak pendapat yang mengatakan Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan orang yang mati dengan dosa besar mukhallad finnar, iaitu kekal dalam neraka. Hadis ini kata tak kekal dalam neraka. So kita menolak jawapan orang-orang yang berfahaman Mu'tazilah dan Khawarij yang telah kita bincangkan di dalam Kitabul Iman pada peringkat awal dahulu, pada hari ketiga. Dalam perkataan ala raghmi anfi Abi Zarrin, dalam perkataan ala raghmi anfi Abi Zarrin, ala raghmi anfi Abi Zarrin, terdapat tambih, terdapat sedikit peringatan, suatu bentuk herdekan. Sebenarnya ni engkau ni tak faham-faham, budak ni aku cerita tak faham-faham. Itu satu herdekan. Maksudnya itu salah satu daripada
perkata benda-benda yang mengherdiklah. Maksudnya kita memberi peringatan, tambih, herdikan. Rawi merupakan pelajar bagi Sayyidina Abu Zar menyatakan, rawi ni yang meriwayatkan hadis ni mengatakan Sayyidina Abu Zar apabila beliau meriwayatkan hadis ini, beliau akan mengulangi perkataan ini. Raghima anfu Abi Dharrin. Hai Abu Zar, hidung kau dah tercemar. Kalau terjemah lafzi, ataupun kalau terjemah makna, hai Abu Zar, kau ni tak faham hak Nabi bagi tahu. Itu terjemah makna. Kalau terjemah lafzi, hai Abu Zar, semoga hidung kau ni tercalar. Selepas menceritakan hadis ini, pelajar-pelajar talamizah ni murid-murid Sayyidina Abu Zar mendengar perkataan Sayyidina Abu Zar mengulangi percakapan ini. Raghima anfu Abi Zarrin. Kenapa? Teguran yang datang daripada mahbub yang dicintai. Teguran itu datang daripada orang yang paling dicintai. Teguran itu datang daripada teguran Nabi SAW, orang yang paling dicintai. Walaupun ia teguran dan herdikan, ia menjadi suatu kebanggaan bagi beliau. Walaupun itu teguran dan itu herdikan daripada Nabi, tapi itu satu kebanggaan bagi pelajar itu, terutama Sayyidina Abu Zar. Beliau akan mengulangi perkataan ini. Teguran itu datang daripada mahbub yang dicintai, orang-orang yang dikasihi. Walaupun teguran itu herdikan, ia menjadi suatu kebanggaan kepada beliau. Oleh itu, jika kita dimarahi atau dipukul oleh masyaikh ataupun para asatizah, ustaz-ustaz semasa belajar, ini adalah satu kebanggaan dan suatu ihsan daripada asatizah. Ni sebenarnya kita perlu bangga. Kita perlu bangga dengan benda-benda ni. Seronok kita cerita balik. Saya cerita pada anak-anak murid saya kena hukum, saya kena duduk ayam di depan seluruh mesyuarat dunia. Seronok. Sebab apa? Itu datang daripada asatizah kita, datang daripada guru yang kita cintai. Dan itu satu kenangan manis yang tak dapat kita ceritakan. Apatah lagi kenangan sahabat bersama dengan orang yang dikasihinya, baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kemarahan daripada para masyaikh, guru-guru ataupun para asatizah adalah suatu rahmat daripada Allah. Dia merupakan rahmat kita tengok. Jadi orang dunia luar, sebab tu orang luar dia tak faham. Kita orang madrasah saja yang faham. Orang luar kata, satu penyanyian tu, satu benda, satu penganyanyaan pada murid tu, ustaz buat macam tu. Benda luar orang lain tak faham. Benda luar orang lain tak faham. Hanya kita dalam madrasah, hanya kita dalam dunia madrasah akan faham benda tu. Kerana apa? Memang telah ditakdir. Kalau kita tengok, memang ditakdirkan. Kita ni dah ditakdirkan oleh Allah kena pukul. Tapi bukan kena pukul pada kita. Ditakdir dah ditulis, fulan-fulan hari engkau kena pukul. Tapi satu nikmat, sebab apa? Kena pukul itu oleh asatizah. Asatizah yang pukul kita. Sekarang saman dah. Orang zaman sekarang saman dah asatizah. Saman dah ustaz tu. Pukul anak mana tak semayang tu saman. Kawan saya kena tu. Kawan saya dah kena kat negeri kawan atas kawan lah, ustaz lah. Dia pukul budak sembahyang, pukul budak tak sembahyang tu. Budak tu memang budak nakal dah, tak pukul pun. Dah lama dah baru pukul. Tapi 3 orang yang dia pukul tu, 2 orang selesai. 1 orang tak boleh selesai. Dia kata ustaz kena minta maaf dengan dia. So, macam mana ustaz nak minta maaf dengan dia? Budak-budak lain tu dia kena pukul tu sebab dia kacau, dia tak semayang, kena pukul lah. Itu mak dia marah dah. Lepas tu saman lah. Kes ni saman. Bila saman berlaku,
So masuk kes civil lah, tak masuk kes mahkamah syariah, masuk civil. Dan civil, so bila pada civil, kes pertama kena, guru tu kena 6 bulan penjara, 2,000 kena denda. Oh jangan sekarang pukul budak kena denda pasal mak bapak tak faham. Mak bapak tak faham. Kita dulu kena pukul seronok. Sekarang mak bapak marah kita pukul anak-anak. Tapi kita taklah pukul macam tu. Bukan pukul tu sebab ada kesalahan lah. Jadi macam tu. Seronok. Dia kena denda 6 bulan penjara kes ni tahu. Kat Selangor. Dan Jais tak ambil tindak. Jais tak nak lah ambil sebab ini kes besar. So Jais lepas tangan. Lepas tu NGO ambil balik, masuk mahkamah rayuan. Tak nak kenakan ustaz tu penjara. Last kali, hakim buat keputusan. Hakim perempuan buat keputusan. Okey, ustaz penjara dikurangkan daripada 6 bulan kepada 1 hari. Denda dinaikkan daripada 2,000 atau 4,000 ke 6,000. Lepas tu 1 hari saja dia kata nak masuk juga penjara 1 hari. Lepas tu NGO tu nak lawan lagi, nak fight lagi, tak nak ustaz itu kena penjara kan. Dia kata tak apalah 1 hari. Ustaz tu kata tak apalah 1 hari. Ustaz rekod ustaz habis. Ustaz dikira rekod jenayah. Ustaz tak boleh kerja dah dengan kerajaan. Ustaz tak boleh kerja dah mana-mana. Tak apalah, rezeki tu bukan dengan kerajaan saja. Dia kerja dengan masa tu guru takmir je ni, guru sekolah rendah Islam ni je. Tak apalah dia kata. Saya terimalah 1 hari. Satu hari dia. Tapi doalah pada ibu bapa tadi. Jadi ibu bapa tak faham benda ni. Benda ni manusia tak faham. Kita orang madrasah saja faham, boleh menghayati. Sebab tu saya menangis saya cerita bab ni. Memang telah ditakdirkan untuk dia dipukul, tapi dia dipukul kerana belajar, bukan kerana mencuri atau dipukul curi. Maka ini adalah satu rahmat daripada Allah. Marah asatizah bukan kebencian, tapi ia melatih seorang pelajar. Oleh sebab itu hukama berkata ad-darbu lis-sibyan kalma'il lil bustan. Muratan anak itu adalah seumpama mengairi kebun. Rotan ni tak boleh tinggal, kena airi kebun. Anak itu perlu dirotan untuk proses pentarbiyahan. Dalam kekerasan ada banyak manfaat. Sebab tu Allah kata dia menurunkan besi kerana dalamnya banyak manfaat. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Kami telah mencipta besi dalam keadaan mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Surah Al-Hadid ayat 25. Okey. Turutan penghormatan yang perlu diberikan. Siapa yang kita perlu beri? Pertama sekali, ibu bapa kita lah bila di rumah. Dan kedua, kerana ibu bapa kita kena hormat ibu bapa sebab apa? Kerana 2 nikmat kita dapat daripada ibu bapa. Satu, kita lahir di dunia mendapat jisim. Dan satu lagi kita dapat iman. Sebab ibu bapa kita ada iman, maka lahirlah kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kalau ibu bapa kita wa'yazubillah non-muslim, wa'yazubillah seorang itu lahir dalam non-muslim. Tetapi bila kita lahir, kita dapat 2. Satu, kita lahir di dunia. Satu, nikmat jisim ni kita lahir di dunia. Kedua ialah nikmat iman. Kemudian para asatizah, ustaz-ustaz kita menghormatinya sebab bila kita di madrasah dia adalah guru kita yang kedua. Kemudian para pendakwah kerana mereka telah banyak melakukan kebaikan untuk kita. Jadi kita menghormati pendakwah ni. Masya-Allah, dengan sebab dialah kita jadi ustaz. Dengan sebab orang ajak kita dulu duduk main bola kat masjid, duduk main bola kat kampung. Orang-orang mari datang ziarah. Assalamualaikum, adik. Kita datang kat surau noh.
kita ada ceramah agama. Oh, saya pun pergilah kat surau, bukan tak pergi pun pergi. Lepas tu dia pun tazkir, keluar dek, keluar. Lepas tu kita keluar, kita dengar hadis Bukhari Muslim. Seronoknya hadis Bukhari Muslim. Alhamdulillah, Allah pilih belajar pula. Lepas tu boleh belajar pula hadis Bukhari Muslim. Bukan setakat tu saja, mengajar pula hadis Bukhari Muslim. Tidakkah itu satu nikmat yang besar? Yang berterima kasih kepada pendakwah-pendakwah. Bersusah payah memujuk, berdoa, berusaha untuk hidayat diri kita dan umat. Ingatlah herdekan dan teguran para ustaz-ustaz dan para masyaikh-masyaikh, yakni syekh-syekh. Itu adalah suatu ihsan pada kita. Dia adalah satu ihsan yang tidak terbalas untuk mereka berdua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik pada saya untuk mengamalkan. Tadi sebelum subuh saya ada hantar pada setiap orang yang saya ada nama tentang daurah saya. Mungkin orang tak faham lagi, dia bertanya, Ustaz, untuk apa ini hantar? Mungkin saya hantar, mungkin dia tak tahu nak macam mana nak isi. Tuan-tuan, isilah untuk kita mengikuti program seterusnya. Sebab dalam jilid 1 ni kita ada 2 kitab. Satu Kitabul Iman yang terdapatnya 5/4. InsyaAllah kita akan baca berterusan, kita tengok keadaannya. Dan satu lagi kita akan baca dalam Kitabul Ilmu. Kitabul Ilmu tu dalam 82 hadis. InsyaAllah kita akan baca dalam 4 jam setengah, kita akan habiskan. Sebab ada perkara-perkara yang saya nak diceritakan di situ. Mungkin kita tak baca semua. Kita baca sekali lalu, ada penerangan-penerangan, banyak benda yang telah saya terangkan dalam jilid ini, kaedah-kaedah. Jadi sebab itu penting untuk tuan-tuan berdaftar. Dan jilid 2 kita nak belajar lagi, jilid 3 kita nak belajar lagi, jilid 4 kita nak belajar lagi, jilid 5 kita nak belajar lagi, jilid 6 kita nak belajar lagi, jilid 7 kita nak belajar lagi. Tak tahu sampai bila. Jadi kurang-kurang. Benda lain tuan-tuan tak tinggal lah, tuan-tuan belajar teruslah. Yang ni saya ni sebagai sambilan saja saya untuk share dengan tuan-tuan, untuk apa yang saya ada lah, sedikit sebanyak. So terima kasih kerana tuan-tuan dapat mengikuti pengajian saya. Terima kasih banyak-banyak. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebenarnya begini, memang kita akan buat. Jadi kita tetapkan pengajian. Tak ada orang kata tetapkan dulu. Sebab tu banyak orang tak nak daftar. Sebab dia kata kita tak tetapkan tarikh dia. Jadi sebab tu saya suruh daftar dulu. Tuan-tuan bagi masa bila yang sesuai. Tuan-tuan fikir, esok tuan-tuan jawab pada saya sebelum kita mulakan pengajian, insyaAllah. Saya duk rancang ialah bahawa kita akan buat seminggu selepas hari raya. So kita hari raya hari Ahad depan. Ini hari Ahad depan. So seminggu sebelum hari raya. Ataupun tak kisahlah hari apa-apa yang masih tuan-tuan masih bercuti lagi. Sebab ada yang bercuti, KPK ni, PKP ni ada yang bercuti, ada yang tak bercuti. Jadi hasil mood raya lagi. Saya tak nak kacau mood raya tu, tapi kita tak boleh pergi ke mana. Jadi tuan-tuan tak kisahlah hari raya ketiga ke, hari raya keempat ke, 2 hari tu hari raya ketiga ke, hari raya keempat. Hari Sabtu Ahad tu kita akan buat pengajian ni masa dalam PKP lagi. Pengajian ni, PKP ni saya teruskan. Cuma saya akan beritahulah selepas PKP mungkin kita akan buat seminggu 2 kali dan sebagainya pengajian Kitabul Iman ni. Tapi untuk Kitabul Ilmu tu seminggu selepas hari raya tuan-tuan bercuti lagi kan. Hari Minggu tuan-tuan bercuti. So tuan-tuan boleh syorkan. Jadi saya akan iklan teruslah bila kita akan buat. Hari raya ketiga ke, hari raya ketiga ke, masa boleh bercuti lagi ke, hari raya kedua ke, tuan-tuan nak buat Isnin tu hari raya kedua dah. Jadi kita mungkin 3 slot tu, 3 slot 4 jam setengah tu mungkin kita buat 2 hari. 1 hari, 2 hari insya-Allah. Jadi tuan-tuan bincang, tuan-tuan boleh show dalam FB saya. Dan insya-Allah saya buat keputusan dan teruslah kita buat pendaftaran. Yang dah daftar tu teruskan daftarlah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.